Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa tabi'a hudahu wa man ashrah lana sudurana wa yassirna wa ala ahli wa sallam wa lana Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil wa hdina ila siratal mustaqim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ba'd. InsyaAllah kita akan baca. Saya berhenti sementara lah kan Ustaz Alim untuk kita diskusi berkenaan kitab Matan Sanusi karangan Al-Imam Abi Abdullah Muhammad bin Yusuf As-Sanusi Al-Hasani radhiyallahu ta'ala anhu. Imam Sanusi dia asal daripada mana? Imam Sanusi asal daripada Tilmisan. Kan Tilmisan. Tahu daripada Tilmisan? Tilmisan dekat sekarang ni dipanggil Tunisia lah. Tunisia ataupun Algeria. Tak pasti tahu. Kan Tilmisan. Dan beliau adalah seorang daripada ulama yang masyhur dengan pertama soleh dia sebagai salah seorang daripada wali Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang kedua adalah orang yang masyhur kerana keilmuan dia yang terlampau hebat dalam segala segi ilmu. Beliau mengarang dalam fiqh Maliki. Kita mazhab Syafi'i kan, dia power dalam mazhab Maliki. Dia mengarang juga dalam bahagian logika, ilmu akidah ataupun ilmu mantiq. Kemudian karang juga ilmu astronomi ataupun kitab dia pasal astrolab. Ada kitab dia pasal astrolab. Astrolab atau salah? Astrolab tu yang kita boleh kira darjah. Kita boleh kira darjah bintang, kita boleh kira darjah bulan, kita boleh kira waktu sembahyang, kita boleh kira daripada tu. Bagi astrolab kan. Tapi kalau kita orang Melayu banyak pakai rubuk mujayyah. Mujayyah yang 4 segi tu itu orang Melayu selalu pakai. Kan untuk apa? Untuk astronomi yang dulu-dulu lama-lama dulu. Nah, okey. Imam Sanusi ni memang masya-Allah. Kalau kita tengok dia punya bidata dia tu pun hebat sungguhlah. Okey, baik. Berkenaan dengan mengaji ilmu akidah, kita kena tahu beberapa perkara penting untuk kita nak mengaji ilmu akidah. Pertama, kena faham konsep nak mengaji apa-apa ilmu sekalipun adalah mesti kita kena tahu bagaimana dia punya konsep umum ataupun pemetaan konsep bagi ilmu tu. Maksudnya dalam ilmu akidah yang kita mengaji ni, apakah poin-poin dia yang kita mesti isi. Kita sediakan file dulu dalam otak kita, folder, okey. Kemudian apa yang kita kena isi daripada setiap file tersebut. Itu kita fahamlah supaya apa yang kita mengaji kat sini, apa yang kita daurahkan kat sini bukan benda yang kita melencong sana buat lawak, melencong sini buat cerita, melencong balik tak. Kita akan kena dipanggil objektif. Bersifat maudhu'i, mesti kena pada target yang kita sampai. Masa tak banyak, umur nak mati cepat kita. Masa tak lama. Jadi mesti menggunakan masa yang Allah SWT bagi itu untuk untuk benda yang penting, utamakan benda yang penting. Jadi kita katakan kena tulis dalam bahagian akidah. Ustaz ni nak cerita prinsip 10. Tak cerita. Jadi kita mesti apa-apa nak masuk ilmu, dia punya manhaj dia, mesti first kita kena tahu berkenaan dengan prinsip 10. Dia panggil mabadi' asyarah. Okey, tulis. Mabadi' asyarah ni apa dia poin-poin yang kena tahu sebelum kita mengaji bahagian akidah ni? Pertamanya mesti kita kena tahu nama bagi ilmu tu. Nama ilmu ni apa nama dia? Itu poin pertama. Okey, tulis sekali kita isi, tinggal kosong sikit. Nama pertama, nama bagi ilmu. Yang kedua, kita kena tahu berkenaan dengan definisi ataupun takrif dia. Takrif ilmu ni, apa dia definisi ilmu ni? Supaya kalau definisi tersebut kita tahu, baru kita faham hakikat ilmu tu. Tu kena faham ya, kita kena hafal. Pertama apa dia? Nama. Yang kedua, definisi ataupun takrif. Dan yang ketiga, subjek perbincangan ilmu tu. Subjek perbincangan. Ilmu ni bincang pasal apa? Ingat, ilmu ni bincang pasal apa? Kalau kita nak bincang pasal ustaz pergi kedai ke apa, saya kita kata apakah subjek perbincangan ilmu ni? Okay, nombor 3. Yang nombor 4 adalah ilmu ini dari mana sumber ambilannya? Maksudnya sumber ambilan ilmu ni. Nombor apa tu? Nombor 4. Okay. Nombor 5, kita mesti mengetahui berkenaan dengan apakah faedah mengaji ilmu ni. Faedah apa boleh dapat? Nombor 5. Boleh Faedah mengaji ni ilmu apa?
Faedah mengaji ilmu ni untuk apa? Yang keenam, kelebihan ilmu ini berbanding ilmu lain. Kelebihan ilmu ni berbanding ilmu lain. Itu apa? Yang keenam. Yang ketujuh, siapakah yang menulis orang yang pertama menulis ilmu ni? Orang yang mengasaskan ataupun first yang menulis ilmu ni secara lengkap. Yang keberapa dah tu? 7. Okey, yang ke-8, kedudukan ilmu ini berbanding ilmu-ilmu syariah yang lain. Okey, yang ke-berapa tu? 8 ke 7? 7. Ulang balik. Yang ke-7 apa tadi? Orang yang mengasaskan ilmu ni, ataupun tulis buat sengkang, ataupun orang yang mula-mula menulis berkenaan dengan ilmu ni. Boleh satu orang yang mengasaskan, ataupun orang yang mula-mula menulis berkenaan dengan ilmu ni. Berapa dah tu? 8. Dah 7 ke 8 ni? Dari 7, ni 8. 8 dah saja kan? Yang ke-9 adalah berkenaan dengan hukum mengaji ilmu ni. Ustaz Lee sampai dah apa? Ustaz Lee sampai dah, Aman? Tak? Sampai dah? Okey, yang ke-10 adalah berkenaan dengan apa? Masail perbincangan ilmu ni. Apa yang dibincangkan dengan ilmu ni? Ustaz Lee sampai dah? Sampai dah. Oh, itu je lah. Sampai pukul 3.30. Tak apa, Ustaz Lee nak rehat dulu. Kita rehat dulu. Okey, isi dulu. Saya nak terang sebab Ustaz Lee. Okey, pertama, yang 10, penyata masalah bagi ilmu, problem statement bagi ilmu ni. Boleh penyata masalah. Mulapan ilmu ini berbanding. Kedudukan ilmu ini berbanding ilmu-ilmu syarah yang lain, ilmu-ilmu syariah yang lain. Allah. Okey, dah 10 minit kita isi. Nanti kita ada masa kita syarah lah. Okey. Pertamanya, kita kena tahu bahawa ilmu yang kita mengaji ni nama dia apa? Supaya apa? Supaya apabila kita dengar nama-nama yang lain, kita tak terkejut. Dia faham? Okey, nama bagi yang kita mengaji ni adalah ilmu dipanggil ilmu akidah. Kan? Biasa dengar kan? Ilmu akidah, itu satu. Ataupun ilmu tauhid, itu yang kedua. Itu nama lain. Ilmu tauhid dengan ilmu akidah. Yang ketiga ilmu usuluddin. Nama dia. Sama nama dia tu. Yang keempat nama dia ilmu kalam. Boleh? Yang kelima nama dia ilmu yang kelima nama dia ilmu apa? Fiqhul akbar. Fiqhu al-akbar. Dapat tak? Iklil. Al-fiqhu al-akbar. Ini nama-nama dia. Maksudnya antum nanti selepas ni kalau dengar, mengaji bang, mengaji usul din. Kalau orang petani sebut, mengaji usul din, tahu dah ilmu tauhid. Mengaji bang fiqhul akbar, tahu dah ilmu tauhid. Mengaji ilmu kalam, tahu dah tauhid. Nama banyak tapi sama hakikat. Boleh faham kan? Okey, settle. Yang kedua apa dia? Apa dia? Definisi. Okey, tulis ilmun bil qawanin. Pilih macam mana ni? Qawanin yu'rafu biha isbat ma'ahu al-aqaid ad-diniyah min khilal adillati al-yaqiniyah. Kenapa? Ilmun
kaifiyatu isbati pada ma'ahu pada isbat aqaid diniyah min khilal adillati al-yaqiniyah. Memang apa maksud dia? Ilmu yang disertakan dalamnya kaedah-kaedah. Ilmu yang disertakan dalamnya kaedah untuk menyabitkan kepercayaan ataupun akidah agama dari dalil-dalil yang diyakini. Ini dia punya maksud dia. Okey. Dalam kita mengaji ilmu akidah ni, kita akan tahu bahawa apa? Dalam akidah akan terdapat kaedah-kaedah. Okey, boleh kita dapat apa? Dapat kaedah-kaedah. Dengan kaedah tersebut, kita boleh apa? Kita boleh untuk sabitkan kepercayaan kita. Contoh, kita percaya pada Allah Ta'ala, kan? Kita percayakan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Macam mana nak sabitkan, nak buktikan kita punya kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Macam mana? Ada kaedah-kaedah dia. Antaranya kita gunakan dalil akal, pembuktian akal. Kita gunakan bukti sains. Kita gunakan contoh banyaklah yang kita bolehkan, kita akan sebut dalam ilmu akidah. Okey, tapi kita katakan bahawa pembuktian kita tu kita ambil daripada dalil-dalil yang diyakini. Ada sumber-sumber dia. Macam mana kita nak tahu bahawa bukti yang kita nyatakan tu adalah berasaskan daripada dalil-dalil yang diyakini. Boleh tak? Okey. Kha min khilali al-adillati al-yaqiniyah. Lihat? Okey, tulis dulu. Okey, itu yang pertama, yang itu berkenaan dengan apa? Definisi. Jadi dah tahu dah. Daripada definisi antum tahu dah apa yang berkaitan dengan ilmu ni. Kan? Ilmu ni apa dia yang kita akan ambil. Okey, contoh isu berkaitan dengan kepercayaan kita, kita percaya pada apa? Malaikat, kitab, rasul. Apa semua tak betul tak? Okey, itu percaya satu. Tapi adakah kita percaya hanya sekadar dengan buta-buta macam tu, buta tuli, ataupun kita ikut-ikut bertaklid dengan orang? Adakah sekadar tu? Kan? Tak, kita apa? Mempercayai sesuatu, kita ada apa? Sandaran dalil. Macam mana nak kemukakan dalil? Kita akan mengaji ni. Okay. Boleh faham? Macam mana kita nak kemukakan kita punya kepercayaan benar? Okey, boleh cerita? Itu yang kedua. Boleh? Okey, seterusnya apa dia? Maudhu. Perbincangan apa? Perbincangan akidah ni adalah dipanggil apa? Memang orang kata zat Allah Subhanahu Wa Taala pada seluruh sifat dan sebagainya. Cuma apa? Cuma tulis kat situ bahawa perbincangan akidah ini adalah apa? Adalah perkara yang diwajibkan di sisi agama untuk kita percayai. Itu perkara yang diwajibkan kepada kita untuk kita percayai. Adakah benda kepercayaan Islam ni berkaitan dengan Allah Ta'ala saja? Tak. Dia berkaitan dengan apa? Allah Ta'ala, Nabi, hari kiamat, berkait juga dengan isu-isu yang lain. Seperti apa? Seperti kita menganggap alam ini adalah baharu. Kita menganggap alam ini adalah apa? Baharu, iaitu makhluk. Boleh faham tak? Menganggap alam ini bahawa alam ini makhluk. Kalau kita anggap bahawa alam ini bukan makhluk, kafir. Boleh faham tak? Kita akan jadi kafir. Okay, nampak kan? Jadi kita kata isu berkaitan dengan kepercayaan ini, kepercayaan agama kita ini adalah bukan saja berkait dengan Allah Subhanahu Wa Taala saja seperti yang digambarkan,
tetapi berkait juga dengan apa yang diwajibkan oleh syarak untuk kita percaya. Tak kira lah berkaitan dengan Allah Ta'ala, berkaitan dengan Nabi ataupun 6 perkara tadi, ataupun berkaitan dengan hakikat alam semesta ni pun. Itu kita kena tengok. Boleh faham? Kena termasuk kali. Okay. Boleh? Tu tahqiq dalam masalah ni. Yang keempat tu? Ketiga subjek. Yang keempat? Sumber. Sumber ambilan ilmu ni daripada mana ni? Dalil-dalil yakini. Dalil-dalil yang diyakini. Bila kita sebut dalil-dalil yang diyakini, ada apa? Ada tiga. Sumber dalil-dalil yang diyakini ada apa? Ada tiga. Pertama, khabar mutawatir. Khabar mutawatir, apa maksud khabar mutawatir? Perkhabaran yang diriwayatkan secara ramai nak mampus. Ramai terlalu gila, ramai kan, ramai. Juta-juta orang kan, ataupun ratusan-ratusan yang kita katakan mustahil untuk mereka ni apa? Bersepakat menipu. Boleh faham? Itu khabar mutawatir pertama. Itu satu. Termasuk di kalangan khabar mutawatir itu juga adalah khabar daripada Nabi walaupun seorang tetapi bersandarkan kepada mukjizat. Betul ni, itu penting. Termasuk sama level dengan khabar mutawatir juga adalah apa? Khabar yang datang daripada Nabi walaupun Nabi itu seorang tetapi bersandarkan kepada apa? Mukjizat. Dimasukkan apa? Perkhabaran itu adalah perkhabaran yang diyakini juga. Tulis dulu. Nanti kita akan syarah detail lah. Okay. Apa lagi dalil yang diyakini? Deria 5 boleh diyakini juga. Apa yang kita lihat kita akan percaya. Tidak? Contoh saya lihat ni kertas, saya boleh syak ke ni kertas? Tak nak boleh syak, kita dah tengok. Confirm yakin ni kertas sebab kita tengok mata kita sendiri kan? Boleh Okey. Yang lagi yang kelima adalah apa? Adalah akal. Ataupun an-nazar. Disebut an-nazar. Nazar tu maksudnya tilikan akli. Tilikan akli. Contoh kita kata satu tambah satu. Satu tambah satu. Yakin tak akan jadi dua? Yakin? Macam mana kita tahu jadi dua? Yakin? Ni pakar matematik dah. Macam mana pakar matematik? Satu tambah satu jadi dua. Macam mana kita boleh tahu jadi dua? Akal kita sebut itu. Betul tak? Isu satu tambah satu bukan berkaitan dengan isu deria. Kita boleh tahu dengan deria. Isu satu tambah satu bukan kita boleh tahu melalui orang beritahu. Orang tak payah beritahu, kita tahu. Satu tambah satu sama dua. Sama lah dia. Adapun dua tambah dua sama dengan empat. Betul tak? Jadi isu berkaitan dengan akal, tilikan akal, boleh dalam tilikan akal dia ada kaedah-kaedah dia untuk membawa kepada keyakinan. Itu kita akan belajar juga. Dalam apa? Dalam akidah. First kita belajar dalam tu akidah apa yang tu belajar? Hukum akal betul tak? Hukum akal itu masuk first. Untuk membuktikan dalil-dalil apa? Menggunakan dalil-dalil yang diyakini untuk menyabitkan akidah. Boleh faham kan? Kita nak menyabitkan kewujudan Allah SWT. Contoh tadi, kewujudan Allah SWT. Banyak cara dia. Antara cara dia adalah apa? Adalah menggunakan akal. Kan? Itu kita sebut hukum akal. Ataupun kita menggunakan apa? Perkhabaran yang diyakini kebenaran dia. Itu siapa dia? Melalui Nabi SAW. Nabi bila dia sebut kata ada Tuhan, dia sebut saja ke? Tak, dia sebut tapi dengan apa? Mukjizat. Semua tak ada challenge. Dia challenge kan? Tangan keluar ayam, pelan, terbelah apa. NASA pun tak boleh buat. NASA tak boleh buat. Canggih macam mana pun. Betul tak? Jadi, lepas tu kemudian tu Nabi pada di sisi zaman sahabat. Tetapi kita selepas ni, perkhabaran yang datang daripada Nabi tu datang melalui mutawatir. Maksudnya, asal daripada Nabi, diriwayatkan daripada Nabi tu at least 114,000. 114,000. Maksudnya dia pun nak tipu. 114,000. Semua tipu boleh tahu lah. Kan? Sebab apa? Diriwayatkan secara ramai. Kemudian daripada 114,000 tu diriwayatkan ramai lagi. Ramai lagi. Sampai generasi-generasi berapa bilion umat Islam dah? Berapa bilion? 1.4 saja. Dia? 1.8 wah, 1.4 dah. Khilaf. Okey, boleh faham? Itu yang keberapa? Yang keempat. Apa dia yang keempat tu? Sumber ambilan apa? Sumber ambilan untuk kita bincang. Kat mana sumber kita nak ambil perbincangan tu? Pertama apa dia?
khabar mutawatir yang datang dari bilangan ramai ataupun kalam seorang yang bersandarkan pada mukjizat. Boleh? Yang kedua apa dia? Deria yang 5, yang keenam pula. Yang ketiga tilikan akli. Ni orang matematik tahulah. Tilikan mathematical reasoning, dia power lah kan. Premisa sebagainya. Boleh jadi pejuang Islam lah. Tuan matematik kena ambil agama. Lepas ni tukar kos tak ada. Okey. Settle tu nombor apa? Nombor 4, nombor 5. Faedah mengaji. Takkan tak tahu faedah mengaji ilmu akidah. Faedah mengaji ilmu akidah adalah kita dapat meyakini pegangan kita. Itu satu. Dan kita dapat menjadi orang yang Orang yang mempunyai, maksudnya kita wawasan lah. Maksudnya kita bukan sekadar bertaklid lah. Bukan sekadar bertaklid, tapi kita kita mempunyai pembuktian menyatakan bahawa keyakinan kita ni benar. Dan kemudian dah kali masuk syurga lah, insya-Allah. Dah yakin pada Allah Taala, confirm masuk syurga insya-Allah, jangan risau. Kan? Dia faham? Man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Nabi kata man qala la ilaha illallah dakhala al-jannah. Apa kata la ilaha illallah masuk syurga terus. Mustaqinan biha qalbu. Dengan keadaan dia yakin, kufun dakhala al-jannah, masuk syurga. Jadi insya-Allah, bukan saya jamin, Nabi jamin. Kan? Confirm. Okey, yang tu apa? Samarah, faedah. Lagi? Kelebihan ilmu akidah ni berbanding ilmu lain. Okey, kita dalam ilmu agama ni yang secara asasinya kita tahu ada ilmu fiqh, ilmu tauhid dengan ilmu tasawuf kan. Okey, yang mana paling power sekali di kalangan ilmu ni? Siapa mana ilmu yang nombor satu? Akidah ke fiqh? Bagi orang yang macam ustaz kita ni, dia ingat dia minat fiqh, dia kata fiqh lagi Allah. Kan? Tapi bila kita kata tak apalah, secara mutlaknya adalah akidah lebih aula, lebih umum, lebih universal. Sebab isu akidah ni berkaitan dengan kalau seorang tu tak beriman, sah tak amalan dia? Tak sah. Kalau orang tu bukan Islam, sah tak amalan dia? Tak sah. Jadi kita kata ilmu akidah ni adalah usul yang terbina padanya itu keislaman seorang, keimanan seorang. Jadi kena penting ilmu akidah, jangan main. Penting